prosesnya cemal kawasan berisiko tinggi bermula 30 Mac. Kerajaan guna mekanisme terbaik agih bantuan prihatin. Baik, selamat dan sejahtera. Saya Redobin dan ini berita wilayah. 116 jemaah masjid ditahan pihak polis kerana ingkar perintah kawalan pergerakan PKP semalam. Menteri Kanan Keselamatan Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob memaklumkan kesemua yang ditahan menjalankan solat Jumaat di 5 buah masjid di sebuah daerah. Selain aktiviti jemaah di masjid, terdapat beberapa individu yang ditahan kerana mengadakan aktiviti larian di beberapa kawasan. Jelas Datuk Seri Ismail, setakat ini kadar pematuhan PKP berada pada tahap 97%. Dan kita juga dipahamkan ada 5 masjid yang masih mengadakan solat berjemaah. Jadi saya harap tidak lagi berlaku keengkaran kepada PKP yang telah pun diperkenalkan. Begitu juga dari segi perintah ini, ianya merangkumi semua pihak walaupun mereka berada di dalam gated community. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat petang kepada semua rakan-rakan media. Berdiri sebaris dengan saya adalah Datuk Dr. Haizat, Dr. Hisham Shah dan Dr. Nur Hayati Rusli. Dan kita mula. Bismillahirrahmanirrahim. Kementerian Kesihatan Malaysia ingin memaklumkan bahawa terdapat 61 kes yang telah pulih dan dibenarkan discharge pada hari ini. Dan ini menjadikan jumlah kumulatif kes yang telah pulih sepenuhnya daripada jangkitan COVID-19 dan telah discharge daripada ward adalah sebanyak 320 kes, iaitu dengan kadar pemulihan ataupun kadar discharge 13.8%. Sehingga 28 Mac 2020 jam 12.30 hari terdapat 159 kes baru yang telah dilaporkan. Ini menjadikan jumlah kes positif COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 2,320 kes. Sehingga kini seramai 73 kes positif COVID sedang dirawat di unit rawatan rapi ICU. Daripada jumlah tersebut, 54 kes memerlukan bantuan pernafasan. Duka cita dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat pertambahan 1 kes kematian baru berkaitan dengan COVID-19 yang telah dilaporkan ke Crisis Preparedness and Response Center Kebangsaan. Justru jumlah kumulatif kes kematian COVID-19 di Malaysia adalah sebanyak 27 kes dengan kadar kematian 1.1%. Kes kematian ke-27 iaitu kes 2162 merupakan lelaki warga negara Malaysia berumur 61 tahun. Beliau mempunyai latar belakang penyakit kencing manis dan darah tinggi. Beliau dirawat di Hospital Tangkak pada 24 Mac 2020 dan kemudian dipindahkan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar pada 25 Mac 2020. Beliau disahkan meninggal dunia pada 28 Mac 2020 jam 10.50 pagi. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan takziah kepada ahli keluarganya.
Perintah Kawalan Pergerakan telah dilaksanakan mulai 18 Mac 2020 dan kini dilanjutkan sehingga 14 April 2020. Perintah ini di antara lain meliputi sekatan menyeluruh semua perjalanan rakyat Malaysia ke luar negara dan mereka yang baru pulang dari luar negara. Bagi mereka yang baru pulang dari luar negara, mereka dikendaki untuk menjalani pemeriksaan kesihatan dan melakukan kuarantin secara sukarela iaitu self-quarantine selama 14 hari. Sejumlah kes COVID-19 melibatkan rakyat Malaysia yang baru pulang dari luar negara telah direkodkan semenjak kebelakangan ini. Oleh itu, Kementerian Kesihatan Malaysia memandang serius kepatuhan rakyat Malaysia dalam mengikuti nasihat yang telah dikeluarkan. Setiap lapisan masyarakat perlu memainkan peranan masing-masing secara bertanggungjawab. Pematuhan pada ketetapan ini adalah amat penting bagi mengelakkan dari berlakunya penularan jangkitan yang meluas dalam masyarakat ini. Kementerian Kesihatan Malaysia sangat menghargai keprihatinan rakyat Malaysia dan pelbagai peringkat yang ingin menyumbang sumbangan atau derma bagi membantu kami menangani pandemik COVID-19 dengan sebaik mungkin. Sumbangan yang diterima setakat ini tidak terhad kepada bantuan kewangan tetapi juga melibatkan alat-alat kelengkapan perubatan, barangan keperluan di peringkat makmal dan bahan pakai buang serta keperluan perubatan lain yang berkaitan dengan kegunaan di fasilitis Kementerian Kesihatan Malaysia. Kementerian Kesihatan Malaysia mengucapkan jutaan terima kasih kepada semua penderma-penderma yang prihatin dan saya ucapkan juga terima kasih kepada semua yang telah memainkan peranan yang penting membantu Kementerian Kesihatan memberikan perkhidmatan yang terbaik kepada pesakit-pesakit kita. Sekian, terima kasih. Kalau ada apa-apa soalan. Kalau kita lihat pada peringkat permulaan, persiapan kesiapsiagaan Kementerian Kesihatan ialah kita peruntukkan 3,400 katil dan kita tambah dengan Institut Latihan Kementerian Kesihatan sejumlah 5,292 katil. Jadi dengan kegunaan persiapan katil kita rasa memadai, tetapi kata orang, we prepare for the worst. Kalau kita perlu untuk tambahan katil, mungkin ada 600 katil kat situ, 400 di Hall A dan 200 lagi di Hall B. It's a preparation. Let us prepare for the worst and hopefully hope for the best. In case it's better for us to over prepared than under prepared. If we under prepared means unprepared. So I think this is also a preparation. Then we'll use this as a model to use a hall or indoor stadium, for example, and to basically, if we need a bed. For example, today we are seeing about 150 cases or even 200 cases a day. But if the surge is 1,000 cases a day, then we have to look for beds. And our capacity now in our hospital is 5,292 beds. So we hope that will be the first line. If we are short of beds, we'll use that bed first. So if we need, the beds are ready. As of now, has any beds been left and used? No, not at all. Not at the moment. We are just preparing for the worst. Esok petang siap lah. Persiapan kita siap sedia. Kita jangkakan, kita ramalkan dalam pertengahan bulan April mungkin ada kes yang mendadak. Tetapi setakat ini tindakan kita dari segi pembersihan, dari segi nyah kuman dan nyah jangkitan telah dilaksanakan oleh semua kementerian kerajaan tempatan dan majlis daerah dan juga di BKL, dan kita lihat proses itu telah berjalan. Dan proses yang kedua ialah mengenal pasti, iaitu acute case detection, iaitu mencari, kita uji dan kita asingkan mereka yang positif, dan mereka yang tak positif itu kita akan masukkan dalam self quarantine untuk tempoh 14 hari dan kita akan rawat mereka.
done at home or in private hospitals, right? Do you have a figure of how many positive cases? We do not have, but I think the 5 labs are doing it. So I do not have the labs, the test done by the lab. But I do have the tests done for example, for the Tabligh group. Now, the Tabligh group, we have actually screened 17,584, and a sample taken to 12,500. Positive is 1,207, negative 6,648, pending 4,645, and we need to find 5,084. They are not tested yet. So the Tabligh group not tested 5,084. So hope that we can test them in time. Is there any efforts to trace this 5,000? Yeah, we do. So we are working closely with the police and then to encourage them to come to our clinic, and then we will do the testing for them. Have you located where they are? We do around the country. I mean, every state we have their address and all that. We will try to find them, and then hopefully they can come forward to do the testing. Just about the enhanced MCO, has the ministry identified any other places that possibly need to be put under? So Ministry of Health, we have announced in terms of the hotspot area. So I think you all can refer to the hotspot area. We are zooming in to the district. The reason we implemented at Simpang Renggam is basically there's a surge of cases for the last 2 days, 87 cases, and at the two kampung, Simpang Renggam, we have 74 cases within 2 days now. So because of that, we believe there's 4 cluster of Tabligh group in that area, involving 14 of them. And by doing so, we are trying not to allow anyone to come out from that area, and also those ones who go into that area. So we hope that we can do up the cleanup as soon as possible and break the chain of virus transmission in that kampung, the 2 kampungs. Moving forward, any of the hotspot areas are next under MCO? We are watching, observing, monitoring very closely in all the hotspot area. In case there's a surge of cases in the district or in the kampung, then the action will be taken. And this is not only from the Ministry of Health, this is actually a collective decision being made, a cohesive action plan within, together with the RELA, police, and KPTK, what do you call that, KKM, right? So that's our action plan. There were reports about a suicide of a COVID patient in Sunda Hospital. It's not a COVID patient. No, test is negative, so it's not COVID patient. So it's a suicide. Yes, there's a report of suicide, but not a COVID patient. Yeah, I mean, we did the test for all. Now, siapa yang masuk ke ICU, memang kita sekarang ni kita akan ambil test untuk COVID. Jadi mungkin ada penyakit lain, ada cross infection dan sebagainya. Jadi yang ni dia tak ada test dia negatif, ya. Jadi bukan COVID punya patient. Memang ada suicide tapi tak ada COVID punya patient. Just wondering, how is the ministry and the government preparing for Ramadan as it is approaching, and also Hari Raya after that? So we are observing closely the action plan, and now we have a mapping of all the zone of infection, the hotspot area. Not only we are protecting, trying to bring down the cases in the hotspot area, we are also looking to the green area whereby there's no cases of COVID. So if there's no cases there, and we also need to protect and then identify the people, for example, the high-risk group coming into the kampung, they might be the one carrying the infection into the kampung. So we learned from yesterday's, we have teleconferencing with WHO, and we shared experience from from other countries as well. So during the discussion, and China did the same. For example, they locked down the 3 provinces like Hubei, Jiangsu, and Zhejiang, but they protected Beijing. So they have initiative to protect Beijing. Using the same concept now, high hotspot area, we will enhance the MCO, but the green area we need to protect. Likewise, at home, we also need to protect the elderly.
because they are at risk of infection. If they get infection, they deteriorate faster than the younger age group. So those who are having those who are diagnosed with NCD as well as other illness, they have other illness, then we need to take care of them and make sure that they are protected. So these are some of the initiatives that we have taken. But more importantly is once we lock down, our team will go to do tests for acute case detection, home to home, and then make sure that whether there's any of the people that in the kampung have a fever, etc., or suspicious, for example, in a high-risk group, then we will do the test for them. So, what will happen coming up to Ramadan and Raya? What will you So it's a bit early for us to say, but if we were to prediction from JP Morgan is in mid-April that probably will have the peak in mid-April of 6,300 cases. If you look into the Malaysian Institute of Economic Research, their prediction is much higher, 8,900 cases. But it all depends on us and the public now. If we all can work together as one and look into the message, everyone have a role to play, as I said. If you can stay at home, break the infection, break the chain of the infection, and then you can reduce the infection, probably will be much better than the prediction of JP Morgan or Malaysian Institute of Economic Research. So if we can bring below 5,000, then I think we can achieve our goal. So now the 2 weeks is all up to us now, not only in the shoulder of Ministry of Health, but the government as well as the public. So I think it's very important all of us have to come together as one and make sure that we play our role and bring down the cases together. So is their predictions accurate? Time will tell, but then I think we are trying our best to bring down the cases. So everyone in the Ministry of Health, we are working round the clock to make sure that we can deliver and bring down the cases and perhaps prove that this prediction is not right. untuk pasal pemakaian emas, untuk bagi WHO tak selarat. Kemudian juga memakai tak selarat nanti. Kalau kita ikut Pertubuhan Kesihatan Sedunia yang kita dah bawakan, kalau pakai mask, kalau kita ada gejala kita pakai mask. Kalau untuk healthcare workers ataupun yang mereka yang berjumpa ramai orang, mungkin kena pakai mask. Healthcare workers kita kena pakai mask N95. Dan juga kalau kita bekerja dalam ward ataupun makmal, kita kena pakai kelengkapan PPE. Contohnya, because kalau kita buat procedure, ada kalanya ataupun droplets ni boleh jadi aerosol, jadi kita dijangkiti. Jadi pakaian kita penting. Jadi kalau di luar, kalau kita ada amalkan penjarakan, itu memadai. Tetapi ramai yang nak pakai, yang tu kita tak boleh kata apalah, tapi kalau nak pakai. Tapi kita punya nasihat daripada WHO dan Kementerian Kesihatan, tak semestinya kita pakai mask dalam keadaan biasa. Last question. Sorry, Doctor, there are still fears that the virus can last long time to surfaces. Yeah, from the records or even reports that we heard, the virus can last until maximum of 9 days. 9 days, in perhaps a cool environment. So if in a hot and humid environment, perhaps the virus can last until 48 hours. So what's more important is for us to regularly clean the surfaces. For example, metal, glass surfaces that we need to clean frequently. So this is something that we are encouraging. We are doing the cleaning now with the KPKT as well as Majlis Daerah, and DBKL also doing it at the public places. But at home, I think it's the responsibility of us to do the cleaning. And I hope that this will be practiced from time to time so that we can clean our environment. Just on the test kit from South Korea. Yes, the test kit has from South Korea arrived late last night.
our team is still evaluating the test kit in Hospital Sungai Buloh. So far, there's no report yet. This afternoon, we also have received 100,000 test kit from China, different brand from the one that we have tested much earlier. So we also will try to test the new test kit from China, which is FDA approved. So I was, assured by the ambassador that this is, more accurate than the one that we tested. So we wait for, perhaps another day or two for us to test this new test kit. The South Korean kit, how many do we have and how much do they cost? The costing, I'm not very sure about. We are testing the first batch. If accuracy is good, then probably we'll already ordered for 200,000. The cost, I'm not sure. I think probably about $6 or $5 per test. All right. Thank you. All right, thank you. Yeah. IGN tu bukan. Hah? Bukan lah. Yang mati tu. Oh, IGN. Yang 27 Dia kata tak sebut IGN. Dia tak sebut. PDRM telah membuka 393 kertas siasatan berhubung penjualan palsu penutup mulut dan hidung secara dalam talian yang melibatkan kerugian RM3 juta. Dan apabila kajian mengumumkan boleh dilakukan pengeluaran untuk KWSP, scammers juga mengambil kesempatan untuk membuat penipuan dengan mengeluarkan tawaran-tawaran melalui media sosial dan sebagainya, yang meminta supaya mereka yang ingin mengeluarkan wang mereka boleh menghantar nombor kad pengenalan, malah nombor akaun mereka juga. Jadi saya harap supaya rakyat atau tuan-tuan sekalian di luar sana tolong berhati-hati dengan scammers ini. Dalam perkembangan berkaitan, Polis dan Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC telah membuka 114 kertas siasatan berhubung penyebaran berita palsu. Daripada jumlah tersebut, 7 kertas siasatan dibuka semalam pada hari ke-10 pelaksanaan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Datuk Seri Ismail turut menegaskan penyebaran dakwaan bahawa kerajaan akan melaksanakan perintah berkurung adalah palsu. Saya perjelaskan di sini bahawa berita-berita tentang perintah berkurung, darurat dan sebagainya adalah palsu semata-mata. Selagi perintah ini di bawah Akta 342 Kementerian Kesihatan, maka ianya bukan perintah berkurung tetapi adalah perintah sekatan PKP saja. Perintah sekatan dari segi pergerakan saja. Saya akan umumkan tentang enhance ataupun PKP yang diperketatkan ini apabila kita meneliti dengan teliti apa tindakannya dan kesan kepada rakyat. Walaupun semalam kita tidak 25 Mac lalu, kerajaan mengumumkan PKP dilanjutkan sehingga 14 April ini. Sebarang keperluan untuk melanjutkan tempoh tersebut akan diumumkan kemudian. Dalam sidang media sama, Datuk Seri Ismail Sabri memaklumkan kerajaan menyediakan 12 pesawat komersial untuk membawa pulang 1,988 rakyat Malaysia dari India, termasuk rakyat Malaysia berbangsa Sikh yang terkandas di Amritsar, Punjab, India dalam masa terdekat. Tambahnya, rakyat Malaysia yang terkandas di Kahirah, Mesir pula akan dibawa pulang esok. Kita telah pun menyediakan 12 pesawat komersial untuk membawa mereka pulang dalam waktu yang terdekat. Dan kita ucapkan tinggi-tinggi terima kasih kepada pihak MIC kerana menyumbang dari segi penerbangan itu, menyumbang dari segi penyewaan pesawat untuk membawa pulang rakyat kita yang terkandas di India. Rakyat kita juga terkandas di Kahirah, Mesir, dan mereka akan dibawa pulang pada hari besok. Dan saya ingin menasihatkan mana-mana rakyat kita yang terkandas ataupun rakyat kita termasuk pelajar yang berada di luar negara,
sila hubungi pejabat kedutaan kita daripada masa ke semasa untuk membuat sebarang aduan dan sebagainya. Dan juga saya juga minta supaya rakyat kita yang berada di luar negara patuhi peraturan dan undang-undang yang dikeluarkan oleh negara-negara yang berkaitan. Setakat hari ini, seramai 2,612 daripada 3,162 rakyat Malaysia di 60 negara telah berjaya dibawa pulang. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dipertanggungjawab untuk melaksanakan proses nyah cemar di seluruh negara melalui pihak berkuasa tempatan PBT, Jabatan Bomba dan Penyelamat serta Angkatan Tentera Malaysia ATM. Proses nyah cemar akan dilakukan bermula 30 Mac dan ditumpukan di kawasan berisiko tinggi. Proses pembersihan ataupun nyah cemar ini telah pun dilaksanakan mulai 23 Mac. Dan sehingga semalam sebanyak 11 proses nyah cemar dilakukan oleh Dewan Bandaraya Kuala Lumpur yang melibatkan 11 pasar. Dan hari ini di BKL masih lagi meneruskannya, iaitu nyah cemar di kawasan Seri Petaling dilakukan hari ini. Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan KPKT dipertanggungjawabkan untuk proses nyah cemar di seluruh negara melalui pihak berkuasa tempatan, Jabatan Bomba dan Penyelamat. Proses nyah cemar di bawah KPKT ini akan bermula pada 30 Mac 2020 iaitu hari Isnin yang akan menumpukan kawasan berisiko tinggi dan selepas itu di kawasan-kawasan lain. Malah KPKT juga akan membuat proses nyah cemar ni di rumah-rumah, maknanya rumah ke rumah di kawasan PPR. Kerajaan akan menggunakan mekanisme terbaik dalam menyampaikan pelbagai jenis bantuan yang diumumkan dalam pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Dato' Taqiyuddin Hassan berkata ia bagi memudahkan dan menyelaras agihan bantuan agar sampai kepada penerima yang disasarkan. Jelasnya, Perdana Menteri mahu rakyat yang layak tidak terlepas daripada menerima bantuan prihatin. Kita tahu bahawa kerajaan kita telah berusaha menggunakan segala dana yang ada, termasuk dana-dana simpanan dan sebagainya untuk memberi kemudahan dan juga meringankan bebanan yang dipikul oleh rakyat. Itu dengan pakej ransangan sebanyak 250 bilion. Jadi sekarang ini kita cuba mencari mekanisme yang terbaik bagaimana bantuan ini boleh sampai kepada rakyat. Dia menyatakan perkara itu kepada pemberita selepas menyampaikan bantuan makanan dari rumah ke rumah kepada 300 penduduk golongan kurang berkemampuan di sekitar Kota Baru, Kelantan. Dalam pada itu, beliau menegaskan Perintah Kawalan Pergerakan PKP yang bermula 18 Mac hingga 14 April dilaksanakan dengan tegas namun berhemah. Tindakan tegas diperlukan agar fokus utama PKP dapat dijayakan dan musibah COVID-19 tidak menjadi lebih teruk. Walaupun berdepan peningkatan angka defisit 4% selepas pengumuman pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat, ia bukanlah satu petanda negatif. Sebaliknya, kerajaan telah mengambil langkah tepat dengan menggunakan dana dalaman yang mencukupi untuk memastikan angka defisit kekal stabil. Walaupun begitu, ini bukanlah suatu signal yang negatif kepada kerajaan kerana sebagai negara sedang membangun, defisit yang kurang daripada 5% merupakan defisit yang baik, terutamanya jika perbelanjaan kerajaan tersebut ditumpukan kepada sektor-sektor pembangunan ekonomi. Jika kerajaan tidak mengambil langkah proaktif ini, negara berkemungkinan akan berdepan dengan krisis ekonomi yang lebih meruncing. Pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat ini bukan sekadar pemberian tunai kepada rakyat, malah boleh membantu untuk sebagai tujuan bagi pemulihan ekonomi. Beliau turut menyifatkan pakej prihatin ini sebagai komprehensif dan inklusif bagi memastikan hak semua golongan terus terpelihara.
Pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat Prihatin yang diumumkan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin semalam merupakan kabar gembira dan tepat pada masanya. Petugas barisan hadapan dalam sektor kesihatan termasuk doktor dan jururawat di Kedah mengakui langkah kerajaan memanjangkan pemberian allowance khas tersebut amat dihargai. Dan juga memberi kami allowance khas yang menggembirakan kami walaupun kami penat bekerja tetapi dapat allowance khas dan tanda penghargaan seluruh rakyat Malaysia kepada kami di Barisan Hadapan. Seterusnya juga buat pesanan saya buat publik di luar sana, Perdana Menteri kita telah memberi kita berbagai-bagai pakej Prihatin untuk kita stay at home. Sebenarnya kami pihak-pihak petugas kesihatan sangat bersyukur. Okay, terima kasih pada PM dan semua rakyat Malaysia yang amat menghargai kami petugas-petugas kesihatan. Yalah, dia nampak kan? Ya, nampak macam mana frontliner petugas, macam mana pengorbanan setiap petugas kesihatan. Mereka yang terlibat secara langsung dalam pengurusan dan pembendungan wabak COVID-19 akan menerima allowance khas RM600. Allowance akan dibayar mulai 1 April ini sehingga wabak COVID-19 berakhir. RM4,000 pegawai dan anggota polis di Kelantan menyambut baik pengumuman pakej ransangan ekonomi Prihatin Rakyat oleh Perdana Menteri semalam. Ketua Polis Kelantan, Datuk Hasanuddin Hassan berkata, allowance khas RM200 yang diberi kerajaan kepada petugas barisan hadapan keselamatan disifatkan sebagai suntikan semangat kepada anggotanya. Ini merupakan satu injek motivasi kepada pihak kami untuk bekerja lebih komited lagi dalam penugasan khususnya di dalam COVID-19 ini. Di samping itu kalaulah allowance ini atau pemberian ini bukan one off, diteruskan lagi alangkah baiknya. Jadi di situ kata-kata memang kami seronoklah di atas the word keistimewaan yang telah diberikan kepada pihak kami PDRM ini. Dia bercakap kepada pemberita RTM selepas meninjau sekatan jalan raya SGR di bawah jambatan Sultan Yahya Petra Kota Baru. Selain polis, allowance khas RM200 akan turun diagih kepada Angkatan Tentera Malaysia ATM, Angkatan Perkhidmatan Awam APM, Rela, Kastam dan Imigresen. Dalam pada itu, Datuk Hasanuddin menjelaskan daerah Kota Baru masih kekal sebagai zon merah dan kawalan keluar masuk ke Bandar Kota Baru terus diperketatkan. Ketegasan Polis Kelantan terbukti apabila beberapa siri tangkapan telah dilakukan di beberapa daerah terhadap individu yang ingkar arahan PKP yang dilaksanakan di negara ini sejak 18 Mac lalu. Jelas Datuk Hasanuddin, penahanan itu dibuat selaras Akta Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Akta 342 dan Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit langkah-langkah di dalam kawalan tempatan jangkitan 2020. Individu yang disabitkan kesalahan boleh didenda tidak lebih RM1,000 atau dipenjara tidak lebih 6 bulan atau kedua-duanya sekali. Semalam, 14 lelaki berusia 17 hingga 40 tahun di Kelantan direman 3 hari sehingga Isnin ini selepas gagal mematuhi PKP terbabit. Mereka ditahan di beberapa lokasi termasuk sekitar Jalan Wakaf Mek Zainab Kota Baru, Kubang Kerian, Belor dan Binjai. Majoriti rakyat Kelantan yang ditemui melahirkan rasa syukur dan berterima kasih kepada kerajaan kerana prihatin terhadap nasib mereka. Siti Sarah Hashim, 40 tahun yang merupakan suri rumah dan tukang jahit separuh masa mengakui bantuan prihatin amat bertepatan dan diperlukan pada ketika ini. Macam kita utama keperluan untuk inilah anak-anak makan ni lah paling utama. Keperluan seharian, kegunaan seharian. Macam ni nak duduk rumah. Macam lo ni, maknanya saya menjahit terpaksa berhenti sementara sebab nak beli barang jahit kedai tutup. Jadi tak boleh nak buat lah. Hisham Ibrahim yang bekerja sebagai buruh pula akui sukar menjana pendapatan dalam mematuhi PKP dan bantuan prihatin pasti dapat mengurangkan boleh beban. beli belakang tadi nak cerita lah masalah
Pasal kalau betul, lah betul yang tak ada tu kak. Jadi, kau muju bagi, musim ni, kau tambah pula, kau ada lo ni, kan kau tak boleh tubik kan. Tidak kan pergi nyaku, gapo, tulu-tulu nebah gapo. Mereka ditemui pada program serah sumbangan kepada penduduk yang terpilih di Kampung Dusun Muda, Kota Baru. Jangan dekat sangat dah, jangan dekat sangat. Malaysia menerima kumpulan kelima bantuan peralatan perubatan dari kerajaan China petang tadi. Ia meliputi pemberian penutup hidung dan mulut, peralatan pelindungan peribadi, PPE dan ventilator. Untuk laporan lanjut, kita bersama dengan Andy Reza Rohadian langsung dari Wisma Putra Putrajaya. Andy? Baik, majlis penyerahan sumbangan hari ini dihadiri sendiri oleh Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein dan juga Duta Besar China ke Malaysia Bai Tian. Turut hadir adalah Ketua Pengarah Kesihatan Datuk Dr. Nur Hisham Abdullah. Secara spesifik, antara bantuan yang diberikan hari ini termasuklah 100,000 kit ujian pengesanan COVID-19, 100,000 penutup hidung dan mulut jenis N95, 100 free ply surgical mask, 50,000 alat pelindungan peribadi PPE dan juga 200 unit ventilator. Kesemua bantuan tersebut akan segera dihantar ke NEDMA. Bagi mengulas lebih lanjut mengenai acara pada hari ini, saya berbesar hati dapat bersama dengan Menteri Luar Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri, bantuan pertama diterima Malaysia dari China pada 19 Mac. Hari ini sudah 28, dah 10 hari dalam tempoh ini 5 siri bantuan diberikan oleh China. Ini menunjukkan hubungan dua hala Malaysia-China bukan sahaja tertumpu dalam aspek perdagangan ekonomi, malah aspek kemanusiaan turut dijadikan tumpuan kedua-dua negara. Datuk Seri. Saya tengok hubungan kita dengan China ni daripada dahulu lagi luar biasa. Lebih-lebih dalam keadaan kita berdepan dengan ujian-ujian yang sama ada satu ketika dahulu China dalam sejarah. Sekarang ni kita bernasib baik kerana keadaan masalah COVID-19 di China dia dah agak reda sedikit. Ini memberi ruang untuk China untuk membantu kita dan sama ada dari segi peralatan, dari segi kepakaran dan juga SOP yang penting bagi saya sekarang ialah untuk belajar daripada China SOP dan struktur yang mereka ada di sana untuk membendung, nak flatten the curve of COVID-19 ni. Jadi kesanggupan mereka dan saya tahu bahawa banyak negara di luar sana minta kepakaran China. Tetapi mereka telah kerana hubungan yang istimewa dengan Malaysia ni seperti apa yang disumbangkan hari ini dalam masa yang begitu singkat, saya rasa membuktikan bahawa bilateral hubungan dua hala di antara Malaysia dan China ni berada di atas landasan yang cukup kukuh. Dan saya percaya bahawa apa yang kita lalui hari ini dengan COVID-19 akan memperkukuhkan lagi hubungan kita dengan China, insya-Allah. Baik. Datuk Seri, Kementerian Luar juga fokus untuk membawa pulang rakyat Malaysia yang terkandas di luar negara. Datuk Seri sebelum ini ada memaklumkan bahawa Malaysia berdepan dua kekangan. Pertama adalah mengenai lockdown dan juga penangguhan penerbangan di negara-negara yang memiliki rakyat Malaysia dengan jumlah yang tinggi. Datuk Seri dah meminta peruntukan tambahan 19 juta ringgit namun tidak melibatkan rakyat Malaysia yang berada di Amerika Syarikat dan juga United Kingdom. Kenapa, Datuk Seri? Kerana mereka tak berada dalam keadaan lockdown. Dan di Amerika dan US, penerbangan komersial masih lagi terbang ke kedua-dua negara ini. Sebab itu saya tekankan tadi untuk mereka, rakyat Malaysia yang berada di UK dan US, jangan sampai tunggu ada lockdown baru nak minta Wisma Putra bantu. Mereka yang ingin balik, ambil tindakan dan kembali segera di sini dalam masa yang masih lagi kita boleh lakukannya. Jumlah yang ada di UK dan US ni besar dan jumlah peruntukan yang kita minta untuk negara-negara yang kita tidak ada jalan lain untuk selainkan menyewa pesawat khas tak termasuk US. Untuk US saja saya umumkan tadi, untuk Amerika Syarikat saja kita memerlukan lebih daripada 50 juta kalau nak bawa semua rakyat Malaysia kembali ke tanah air. 50 juta yang boleh digunakan untuk beli peralatan dan tes-tes ujian-ujian untuk kita di sini yang cukup memerlukannya. Sebab tu saya harap rakyat kita yang di luar sana yang terkandas kita akan usahakan kembali. Tapi mereka yang boleh lagi kembali ke tanah air, baliklah sekarang. Jangan tunggu nak dapat
dengan harapan dapat penerbangan percuma atau nak minta kita menyediakan pesawat khas. Kerana kalau kita boleh menyediakan pesawat khas pun kadang-kadangnya kerajaan di sana tak akan membenarkan pesawat kita landing. Jadi di UK dan US sekarang ni mereka bebas untuk kembali. Baliklah. Baik, terima kasih Datuk Seri Syamuddin Tun Hussein. Semoga terus kuat dan sukses mengemudi Kementerian Luar sepanjang tempoh pandemik COVID-19 ini. Terima kasih Datuk Seri. Baik saudara, sekian saja dari Wisma Putra sempena Majlis Penyerahan Bantuan COVID-19 dari Kerajaan China kepada Kerajaan Malaysia. Lebih banyak perkembangan mengenai COVID-19 dalam berita wilayah. Kembali ke Angkasa Puri. Baik, terima kasih Andy untuk laporan itu tadi. Kita terus ke berita selanjutnya. Kerja-kerja pembersihan Nyah Cemar di dua pasaraya di Simpang Ronggam, Kluang, Johor dijalankan Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri kira-kira 11 malam semalam. Ia susulan perintah kawalan pergerakan diperketatkan PKPPD di Kampung Datuk Ibrahim Majid dan juga Bandar Baharu Ibrahim Majid yang merekodkan 74 kes positif COVID-19 setakat semalam. Komander Operasi Penguasa Kanan Bomba 2 Ahmad Murad Saad menerusi kenyataannya memaklumkan kerja pembersihan menggunakan peralatan kebombaan seperti pam dan penyembur bertekanan mudah alih yang mengundungi bahan pencuci dan air. Seramai 13 orang pegawai dari Balai Bomba dan Penyelamat BBP Kluang, BBP Rengit serta 7 pegawai unit bahan berbahaya hazmat negeri digerakkan ke lokasi. Selain sebuah jentera, sebuah ambulan unit bantuan perkhidmatan kecemasan EMRS dan sebuah jentera penyelamat rapid RRV turut dikerahkan. Operasi tamat kira-kira pukul 3 pagi tadi. Angkara degil 12 individu ditahan selepas tidak mengendahkan arahan pihak polis supaya beredar dari tempat awam dan patuh perintah kawalan pergerakan PKP. Polis sebelum itu telah menasihati beberapa kali namun mereka masih enggan beredar dari kawasan berkenaan. Kesemua mereka berusia antara 18 hingga 57 tahun direman 4 hari dan kes disiasat di bawah Seksyen 186 Kanun Keseksaan serta Seksyen 7 Peraturan-Peraturan Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Berjangkit 2020. Menurut Ketua Polis Daerah Seberang Perai Utara SCP Nur Zaini Muhammad Nur, kesemua mereka ditahan semasa polis menjalankan operasi COVID-19. Penahanan 6 lelaki pertama di sebuah pondok dekat Kuala Muda, Penaga ketika mereka sedang melepak pada 11.10 malam. 10 minit kemudian, polis turut menahan 4 lagi individu melepak di Pasar Bisik, Kuala Muda. Selain siasatan mendapati salah seorang daripada mereka positif dadah. 2 remaja lelaki turut ditahan di Mak Mandin pada 1.50 pagi ketika menunggang motosikal berikutan gagal memberi penerangan munasabah. Di Kota Tinggi Johor, 4 lelaki termasuk seorang remaja ditahan ketika sedang leka memancing di atas jambatan Sungai Hutan Lesong Tanjung Sedili, Kota Tinggi Johor malam semalam. Kesemua mereka berusia 13 hingga 42 tahun ditahan kerana ingkar perintah kawalan pergerakan. Ketua Polis Daerah Kota Tinggi, Superintendent Ashmon Bajah dalam satu kenyataan berkata, mereka melarikan diri ketika menyedari kehadiran polis namun berjaya ditahan. Polis membuka kertas siasatan mengikut Peraturan 7 Pencegahan dan Pengawalan Penyakit Berjangkit Langkah-Langkah di dalam Kawasan Tempatan Jangkitan 2020. Di Kedah, seorang wanita berusia 20 tahun dicekup selepas memuat naik status menghina Polis Diraja Malaysia PDRM di laman Facebook. Ketua Polis Daerah Pendang, Deputy Superintendent Aris Syamhamizah dalam satu kenyataan berkata, suspek ditahan di kediamannya dekat Pendang pada 11.30 malam semalam selepas menerima aduan orang awam. Suspek yang bekerja sebagai pembantu kedai itu tidak berpuas hati selepas diarahkan pulang ketika operasi COVID-19 di Kampung Batu Menunggul jam 9 malam. Lalu dia bertindak membuat catatan menjelikkan kepada pihak berkuasa yang bertugas. Magistrate Mahkamah Al-Usta Siti Nakwayah Muhammad Jamil membenarkan suspek direman sehingga esok untuk membantu siasatan. Disiasat mengikut Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia Malaysia 1998.
Bantuan bernilai RM4 juta antara yang disalurkan kepada rakyat di negeri Perlis. Untuk berita terkini dari Perlis, kita terus saja bersama dengan Wan Muhammad Ryan Rohidar. Ryan? Baik, terima kasih. Hampir RM4 juta bantuan disalurkan Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS untuk golongan terjejas ekoran pelanjutan tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP sehingga 14 April depan. Inisiatif bantuan menumpu 5 kategori penerima. Daripada jumlah itu, sebanyak RM2.93 juta digunakan bagi bantuan khas ransangan asnaf. Manakala bantuan kecemasan masjid sebanyak RM765,000, agihan ziarah RM153,000, agihan makanan RM100,000 dan agihan terhad berjumlah RM30,000. Ketua Pegawai Eksekutif MAIPS Muhammad Nazim Muhammad Nur berkata, ia signifikan dengan seruan Perdana Menteri agar pengurusan zakat seluruh negara turut membantu mereka yang terkesan sepanjang tempoh PKP dikuatkuasakan. Asnaf yang terkesan kerana PKP, Perintah Kawalan Pergerakan itu yang menjadi fokus point kepada MAIPS, dan insya-Allah kita harapkan dengan inisiatif yang telah pun diumumkan tadi, sebanyak 5 inisiatif tersebut akan mampu untuk membantu sampai kepada sasaran yang sepatutnya. Muhammad Nazim ditemui ketika melawat pusat pengagihan bantuan di Masjid Alwi Kangar. Golongan asnaf dan orang ramai yang kehilangan sumber pendapatan sepanjang pelaksanaan PKP melahirkan rasa syukur dan penghargaan kepada MAIPS. Berpuluh ribu juga orang yang dah datang ke sini untuk memohon bantuan-bantuan dan information untuk mereka. Itulah yang saya dapat tahu daripada asnaf-asnaf dia dengan Perlis. Mereka sangat-sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis adalah barisan hadapan yang terus menyalurkan bantuan kepada mereka. Makcik ucapkan terima kasih banyak lah yang bagi bantu ni, sebab apa, pasal law ni tak boleh keluar rumah. Habis makcik tak boleh bekerja apa. Terima kasih banyak lah. Bantuan ni nak beli keperluan dapur makan rumah lah. Pengurusan MAIPS turut mengadakan kerjasama dengan agensi kerajaan dan NGO untuk mengoptimumkan manfaat kepada mereka yang terjejas. Pertubuhan Kebajikan Al-Qaim Cawangan Perlis IQ Perlis menyediakan peruntukan berjumlah RM10,000 sebagai bantuan kepada asnaf, petugas keselamatan dan pelajar. Lebih 1,000 individu menerima manfaat daripada inisiatif berkenaan. Peruntukan digunakan bagi menyediakan makanan tengah hari dan barangan keperluan harian. Menurut Pengerusi Pertubuhan Kebajikan Al-Qaim Cawangan Perlis, Muhammad Faiz Idrus, tumpuan sumbangan adalah kepada petugas di Hospital Tuanku Fauziah, petugas keselamatan di Ibu Pejabat Polis Kontingen Perlis, pelajar Kolej Universiti Islam Perlis KUIPS dan 50 pelajar dari keluarga asnaf yang sedang mengikuti pengajian di Akademi IQ. Selain daripada MAIPS yang terus-menerus membantu kami di IQ Perlis, alhamdulillah kita berjaya menerima sumbangan daripada orang awam juga, dan orang awam sentiasa menghubungi kami untuk menyumbang. Kami ucapkan terima kasih kepada semua dan moga Allah bala kebaikan kalian semua. Program turut dijayakan dengan kerjasama Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis MAIPS. Dalam pada itu, Dewan Perniagaan Melayu Malaysia DPMM Perlis tidak ketinggalan menyumbang makanan dan minuman kepada petugas keselamatan di lokasi sekatan jalan raya dan petugas barisan hadapan HTF. Dewan Perniagaan Melayu, ahli Dewan Perniagaan Melayu telah membuat satu keputusan untuk memberi sumbangan kepada pihak polis dan tentera di barisan hadapan, terutamanya di bahagian roadblock lah, ataupun di bahagian pemeriksaan untuk ke luar negeri. Satu mekanisme untuk penyerahan sumbangan harus diwujudkan selain mengguna pakai khidmat agensi kerajaan sedia. Keprihatinan rakyat dalam membantu golongan terkesan dikhawatiri menyebabkan fokus utama Perintah Kawalan Pergerakan PKP dalam memutuskan rantaian jangkitan wabak COVID-19 terjejas. Walaupun keprihatinan rakyat untuk membantu golongan terkesan PKP amat dipuji, namun warga Perlis khususnya diingatkan tidak hilang fokus terhadap misi utama negara.
Setiausaha Kerajaan Negeri Perlis Azman Muhammad Yusof bimbang dalam kegairahan membantu masyarakat Alpa dengan peraturan yang sewajarnya diikuti. Tambahnya, tindakan keluar memberi sumbangan secara berkumpulan dan berkumpul untuk menerima sumbangan dikhawatiri mempercepatkan penularan wabak COVID-19 ini. Banyak kumpulan ataupun masyarakat ataupun individu yang ingin sama-sama bekerjasama dengan pihak berkuasa untuk melaksanakan kebajikan kepada masyarakat yang sekarang ini agak tertekan dengan situasi yang timbul. Saya mengharapkan setiap pergerakan ini hendaklah mendapat kebenaran daripada pihak-pihak berkuasa dan kalau boleh kita menggunakan pihak berkuasa ataupun agensi-agensi yang telah pun diberikan mandat untuk melaksanakan tugas bagi menyampaikan bekalan-bekalan yang patut disampaikan kepada kumpulan sasar. Tambahnya, orang ramai harus menyedari kepentingan antara kebajikan dan objektif utama PKP menangani COVID-19 dapat dicapai. Beliau bercakap kepada pemberita RTM di Kangar, Perlis. Laporan tadi mengakhiri lintas langsung berita wilayah dari RTM Perlis. Terima kasih kerana anda terus berada di rumah. Kami bekerja untuk sampaikan maklumat kepada anda. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih Ryan untuk laporan dari Perlis itu tadi. Kekal membuat tinjauan laut, Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia gandakan operasi sempena Perintah Kawalan Pergerakan. Untuk laporan lanjut, berita terkini dari negeri Perak terus saja bersama dengan Nur Ain Abu Bakar. Ain. Rakan penyampai di Wisma Berita Angkasa Puri, terima kasih. Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia APMM melipat gandakan operasi dan rondaan di perairan Perak sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Usaha itu dilaksanakan bagi menyekat kemasukan warga asing selain pencegahan penularan wabak COVID-19. Pengarah APMM Perak, Kapten Maritim Syahrizan Rahman berkata, menerusi operasi berkenaan, sebanyak 2 buah kapal digunakan untuk melakukan pemantauan setiap hari dengan penglibatan 40 anggota termasuk pegawai. Nasihat kepada komuniti maritim lah agar mematuhi dan aku dengan saranan kerajaan di mana pastikan ketika beroperasi itu amalkan kebersihan yang disarankan seperti pemakaian glove, pemakaian face mask dan juga penggunaan sanitizer, hand sanitizer ketika beroperasi lah. Beliau bercakap kepada pemberita selepas melakukan tinjauan di perairan Perak di Manjung. Dalam pada itu, beliau memberitahu sebanyak 768 pemeriksaan telah dilakukan oleh APMM Perak terhadap pelbagai aset laut termasuk bot nelayan dan kapal dagang dilakukan sepanjang bulan ini. Universiti Sultan Azlan Shah USAS Kuala Kangsar Perak menubuhkan pasukan bertindak khas bagi memantau dan menjaga kebajikan para pelajarnya berikutan arahan Perintah Kawalan Pergerakan PKP. Hampir 800 pelajar tempatan dan antarabangsa yang mendiami asrama dan rumah sewa berhampiran USAS mematuhi PKP. Menurut Naib Chancellor USAS Tan Sri Profesor Dr. Nordin Kadi, pasukan berkenaan dianggotai sukarelawan terdiri daripada penuntut dan kaki tangan universiti itu. Itu dalam perhatian kami dan kami akan sentiasa mencari jalan bagaimana supaya pelajar tidak akan menjadi mangsa kepada keadaan ini sekurang-kurangnya pada level minimum kalau tidak pun sempurna. InsyaAllah mereka tidak akan misalnya teraniaya dari segi grade dan sebagainya dan ibu bapa juga jangan risau bahawa anak-anak mereka tidak selamat. InsyaAllah kami seboleh-bolehnya menjaga kebajikan mereka. Pasukan bertindak khas itu bertanggungjawab menjaga kebajikan penuntut yang berada di asrama dan rumah sewa. Beliau berkata demikian kepada pemberita RTM ketika tinjauan dibuat di USAS Kuala Kangsar. Masjid-masjid di sekitar negeri Perak giat membantu golongan yang terkesan dengan Perintah Kawalan Pergerakan PKP bagi mengurangkan beban mereka. Inisiatif itu dilaksanakan sebagai menyahut saranan Pengarah Jabatan Agama Islam JAIB Datuk Muhammad Yusof Husin. Imam Utama Masjid Sultan Azlan Shah, Said Muhammad Muzaffar Said Azlan berkata, antara sumbangan yang diberikan merupakan barangan keperluan asas
seperti beras, gula, minyak masak dan beberapa barangan lain dengan nilai anggaran RM100 hingga RM150 untuk setiap penerima. Jadi ini juga adalah hasil daripada cadangan ataupun saranan daripada Menteri Agama kita dan juga pengarah Jabatan Agama Islam Perak yang mencadangkan kita gunalah duit masjid yang ada untuk bantuan. Jadi alhamdulillah kita dapat bantuan duit yang banyak daripada jemaah ataupun karya Masjid Sultan Azlan Shah yang infak ke masjid. Beliau menyampaikan sumbangan tersebut di sekitar Taman Cempaka Ipoh. Bagi penerima pula, bantuan sedemikian sangat membantu mereka dalam menjalani tempoh PKP ini. Sumbangan ni sangat bagus lah, lagi-lagi kepada pelajar yang sememangnya tak ada transport untuk keluar. Lepas tu kita orang pun ada basikal je, so kalau nak keluar pun tak elok sangat kan. So sumbangan macam ni sangat bagus lah. Ucapkan terima kasih banyak lah. Kira-kira ke berbeza sikit. Sekian fokus berita dari Perak untuk berita wilayah hari ini. Kembali ke Angkasa Puri. Salam hormat. Baik, terima kasih Ain untuk laporan dari Perak itu tadi. Dan untuk dapatkan laporan cuaca semasa, terus saja ke Map Malaysia bersama dengan Abdul Aizan. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Melalui pemantauan keadaan cuaca semasa, kelihatan hujan baru saja bermula iaitu dalam pukul 3 ini, iaitu di kawasan sekitar Lembah Kelang. Seperti yang dapat lihat di sini iaitu di kawasan selatan Kedah, Negeri Perak, Selangor, Kuala Lumpur dan juga daerah Port Dickson bagi Negeri Sembilan. Hujan ini dijangka akan berlarutan sehingga ke lewat petang hari ini. Bagi keadaan di Sabah dan juga Sarawak, kelihatan hujan masih lagi berterusan seperti yang dapat lihat di kawasan bahagian Betong, Sarike, Seri Aman dan juga di kawasan sekitar Negeri Sabah. Hujan ini dijangka akan berlarutan juga sehingga ke lewat petang hari ini. Bagi ramalan cuaca pada malam ini pula, Met Malaysia menjangkakan hujan di satu dua tempat akan lebih tertumpu di kawasan selatan Kedah, sekitar Negeri Perak dan juga Melaka Tengah, termasuklah hampir di kesemua bahagian di Negeri Sarawak, termasuklah di bahagian Negeri Sabah kecuali bahagian Kudat dan juga bahagian Tawau Negeri Sabah. Sekian dahulu laporan cuaca buat petang ini. Dapatkan informasi cuaca di laman sesawang dan juga media sosial kami. Saya Abdul Aizat. Assalamualaikum. Perairan Sabah terus dikawal agar individu yang ingkar perintah kawalan pergerakan ditahan. Ini antara pengisian dari Negeri di Bawah Bayu. Terus saja bersama dengan Juvinia Jimlajem. Jovi. Redwin, terima kasih. Salam sejahtera. Polis Sabah sekali lagi mengajak rakyat negeri ini mematuhi perintah kawalan pergerakan PKP dalam membendung penularan pandemik COVID-19, terutama dalam tempoh pelanjutan perintah itu. Beliau yakin kerjasama padu semua pihak membolehkan rantaian jangkitan virus itu diputuskan. Ini peratus pematuhan kalau kita lihat masih lagi bertahan di status yang baik dalam nombor 2 ke 93%. Cuma pada itu hari gaji itu nampak peningkatan seperti mana yang kita jangkakan. Alhamdulillah di Sabah takat ini Datuk bersama dengan tentera kita dapat kerjasama daripada orang ramai pun baik, tanggapan pun masih rendah lagi lah. Maknanya mereka masih lagi mematuhi. Datuk Zaini berkata, PDRM dengan bantuan Angkatan Tentera Malaysia ATM akan terus mengadakan sekatan jalan raya serta rondaan bagi memerangi pandemik COVID-19. Beliau ditemui media selepas meninjau sekatan jalan raya bersama ATM Sabah di Kota Kinabalu. Dalam pada itu, Datuk Zaini turut merakamkan terima kasih kepada Yayasan Nur Jauhar YNJ atas sumbangan barangan keperluan kepada pasukan keselamatan negeri. Sumbangan disampaikan penasihat YNJ Toh Puan Norlida RM Jasni.
Sementara itu, Angkatan Tentera Malaysia ATM Sabah komited membantu PDRM menguatkuasakan PKP. Panglima 5 Division Lieutenant General Datuk Muhammad Khair Abdullah berkata seramai 622 anggota ATM terlibat dalam operasi penguatkuasaan PKP di Sabah. Untuk keselesaan anggota-anggota yang sedang bertugas dan sebagainya, kita dari pihak Angkatan Tentera Malaysia, kita akan melihat apa jua peralatan dan juga kemudahan yang kita ada untuk kita bantu. Contoh ini kita ada kemah ni yang kita pasang untuk supaya anggota-anggota kita ada tempat untuk beristirahat, untuk bersolat. Lieutenant General Datuk Muhammad Khair Abdullah berkata, anggota ATM terlibat membantu 40 operasi, sekatan jalan raya dan 15 rondaan sehari. Bilangan anggota yang terlibat tertakluk kepada jumlah sekatan jalan raya dan rondaan yang dilaksanakan PDRM. Polis Marin Wilayah 4 Sabah menahan 9 individu sepanjang tempoh pelaksanaan PKP di kawasan perairan negeri ini. Tangkapan pertama melibatkan 8 individu di perairan Kudat dan seorang di Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Mereka ini ingkar PKP, keluar memancing dan menghalang pejabat awam menjalankan tugas di seluruh Sabah lah setakat ini. Kesemua individu berkenaan ditahan kerana melakukan kesalahan di bawah peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit langkah-langkah di kawasan tempatan jangkitan 2020. Beliau ditemui pemberita RTM selepas rondaan PKP di perairan Pulau Gaya, Kota Kinabalu. Pasukan Polis Marin mewujudkan 14 pusat pemeriksaan laut membabitkan 330 anggota dan 22 aset di seluruh perairan Sabah sepanjang pelaksanaan PKP. 8 individu ditahan pasukan pemantau Perintah Kawalan Pergerakan PKP Sandakan pada hari ke-11 tempoh pelaksanaan larangan itu dikuatkuasakan. Turut dirampas 30 paket plastik berisi hablur berwarna putih disyaki dadah jenis syabu. Ketua Polis Daerah Sandakan SCP Muhammad Azhar Hamin berkata 5 daripada mereka ditahan di Kampung Forest, 2 di Taman Merpati dan seorang ditahan di Bandar Sandakan. Mereka terdiri 6 lelaki dan 2 wanita. Ini tangkapan di Taman Merpati Batu Tujuh yang mana satu tim telah bergerak ke sana dan didapati ada beberapa orang tengah berkumpul dan pihak kami telah buat pemeriksaan. Di mana 2 orang itu telah kita tangkap dan hasil pemeriksaan lanjut kita dapati mereka ini memiliki barang salah iaitu 32 paket kecil yang disyaki syabu. Katanya mereka yang ingkar peraturan PKP disiasat di bawah peraturan-peraturan pencegahan dan pengawalan penyakit berjangkit, langkah-langkah di dalam kawasan tempatan jangkitan 2020 dan Akta Dada Berbahaya 1952. SCP Azhar berkata pihaknya menambah 4 lagi kumpulan pasukan pemantau PKP bagi memastikan masyarakat patuh PKP. Pasukan itu terdiri anggota unit Trafik IPD Sandakan, Jabatan Siasatan Jenayah dan Narkotik dan 2 unit rondaan Balai Polis, sekaligus menjadikan jumlah keseluruhan kumpulan pasukan pemantau PKP Sandakan 8 kumpulan. Baik, saudara, sekian berita wilayah dari Sabah petang ini dan selaras dengan Perintah Kawalan Pergerakan, stay at home, duduk di rumah, jangan keluar. Kita kembali bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Joviana untuk laporan dari Kota Kinabalu, Sabah itu tadi. Perkembangan berita wilayah Sarawak hari ini memaklumkan lebih 1,000 anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia ditugaskan untuk membantu Polis Diraja Malaysia sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan di negeri itu. Untuk perkembangan lanjut, kita terus saja bersama dengan Buma Wen di RTM Kuching. Silakan Buma. Baik, terima kasih Redwin di Angkasa Puri. Salam sejahtera dan salam hormat. Lebih 1,000 anggota dan pegawai Angkatan Tentera Malaysia di Sarawak ditugaskan untuk membantu Polis Diraja Malaysia PDRM dalam memantau pergerakan orang ramai sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan bagi mencegah penularan wabak COVID-19. Panglima Division Pertama Infanteri Malaysia, Major Jeneral Datuk Mat Din Abu berkata, daripada jumlah tersebut seramai 366 pegawai dan anggota adalah dari Division Pertama Infanteri Malaysia.
Anggota dan pegawai terbabit membantu PDRM di 34 sekatan jalan raya SJR dan 8 operasi pasukan peronda polis. Setakat ini kita telah tambah 34. Telah 34 SJR. Daripada permulaan itu 31 dan sekarang 34 SJR dan 8 MPV yang diminta oleh pihak polis. Dan benda ini mungkin tambah berdasarkan kepada bantuan-bantuan yang diperlukan dari pihak polis Diraja Malaysia. Selain itu, hampir 100 anggota turut terlibat dalam operasi kawalan di pos-pos sempadan negeri ini bersama-sama Pasukan Gerakan Am, PGA dan Jabatan Imigresen. Major Jeneral Datuk Mat Din turut menyeru orang ramai supaya mematuhi PKP yang dilaksanakan sehingga 14 April ini bagi memastikan objektif pelaksanaan PKP dapat dicapai. Kalau kita buat perkara ini dengan baik, tetapi kalau tanpa sokongan rakyat, saya rasa benda ini tidak akan berjaya. Yang pentingnya rakyat-rakyat yang ada saya nasihatkan di Sarawak ni stay at home, jangan keluar. Beliau ditemui pemberita ketika melakukan lawatan ke lokasi SJR di kilometer 40 Jalan Kuching, Serian. Pelantikan beberapa ahli Dewan Undangan Negeri ADUN untuk mengetuai mesyuarat di Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN di peringkat bahagian disifatkan sebagai langkah efisien dalam menangani COVID-19, terutama sekali di kawasan luar bandar. Menteri Utiliti Sarawak Datuk Seri Dr. Stephen Rooney berkata, langkah tersebut bagi memudahkan lagi usaha-usaha penyelarasan di peringkat lapangan yang sebelum ini bergantung penuh pada pegawai residen dan daerah. Yang penting adalah bagaimana kita dapat membantu supaya segala penyelarasan tugas-tugas ini dan juga menentukan rakyat-rakyat yang patut dibantu. Ataupun juga kita menentukan cukup tempat kuarantin, cukup perubatan dan juga PPE dan sebagainya. Beliau yang juga adun kemena memberitahu pemberita RTM selepas ditemu ramah secara langsung di konti YFM di RTM Kuching. Datuk Seri Dr. Stephen merupakan antara 12 adun yang diberi tanggungjawab tersebut. Juga berkata dengan mempunyai latar belakang doktor perubatan, beliau akan menggalas tugas dengan penuh tanggungjawab. Semalam pengerusi JPBN Datuk Ahmad Douglas Ugambas mengumumkan pelantikan tersebut yang bertujuan membantu pihak jawatan kuasa melihat masalah berkaitan yang dihadapi penduduk di kawasan masing-masing ketika negara berperang dengan wabak COVID-19. Tabung Baitulmal Asnaf menerima 6,516 permohonan bantuan daripada golongan asnaf di negeri ini. Pengurus Besar Tabung Baitulmal Sarawak TBS, Datuk Abang Shibli Abang Naili memaklumkan, setakat 3 hari dalam tempoh Perintah Kawalan Pergerakan PKP ini, TBS telah membelanjakan RM300,000 bagi membeli keperluan untuk membantu golongan asnaf ini. Dalam tempoh PKP ini, TBS menyeru golongan asnaf supaya membuat permohonan menerusi platform yang sah bagi mengelak penipuan dalam talian iaitu menerusi aplikasi dalam talian Jejak Asnaf. Bantuan kita dalam bentuk pack food yang boleh mencukupi untuk dalam keadaan darurat ini. Dan kedua, dalam keadaan tertentu yang kita susah untuk nak menghantarnya, kita juga menyediakan dalam bentuk wang tunai. Dan wang tunai ini adalah kita gunakan dalam erti kata, bolehlah mereka membeli pada masa yang tertentu. Jadi kami lebih menganjurkan supaya mereka membuat maklumat lengkap, cukup dan mudah untuk kami menyalurkan. Bagi golongan asnaf di kawasan luar bandar, pihak TBS bekerjasama dengan pusat khidmat parti-parti di kawasan masing-masing, agensi-agensi Islam, badan bukan kerajaan bagi memastikan golongan asnaf di kawasan luar bandar tidak tercicir daripada bantuan yang diberikan. Beliau menyatakan demikian ketika bersiaran langsung semasa cerita Pagi Sarawak menerusi TV1 dari Pejabat Tabung Baitulmal Sarawak, Kuching. Datuk Shibli turut memaklumkan bagi masyarakat yang sebelum ini tidak tersenarai dalam golongan asnaf namun layak menerima bantuan terutama bagi tempoh PKP ini juga boleh membuat permohonan menerusi aplikasi digital yang disediakan. Pihaknya akan meneliti semula permohonan tersebut bagi memastikan golongan yang layak mendapat bantuan.
Keselamatan petugas barisan hadapan seperti pasukan kesihatan di hospital antara yang dititik beratkan sepanjang penularan COVID-19. Menteri Muda Pelancongan, Kesenian dan Kebudayaan Datuk Sebastian Ting berkata, ke arah itu pelbagai inisiatif dilakukan dalam menyediakan kelengkapan peralatan perlindungan diri semasa pasukan kesihatan bertugas seperti pelindung muka atau face shield. Datuk Sebastian berkata kekurangan peralatan seperti face shield adalah antara keperluan utama dalam menguruskan pesakit positif COVID-19. Justeru beliau memuji inisiatif yang dilakukan beberapa pihak bersama-sama menyumbangkan bahan-bahan untuk menyiapkan 1,000 pelindung muka yang diperlukan di Hospital Miri. Sementara itu, Hospital Miri mengesahkan hanya purata 8 penderma darah tampil ke pusat derma darah dalam masa sehari setakat ini dan ia adalah mustahil untuk memenuhi keperluan darah sepanjang tempoh PKP. Menteri Pengangkutan Sarawak, Datuk Lee Kim Shin dalam kenyataan medianya berkata, Bank Darah Miri amat memerlukan darah pada ketika ini berikutan bekalan darah semakin berkurangan. Sehubungan itu, orang ramai diseru untuk tampil menderma darah bagi kegunaan Hospital Miri. Orang ramai yang berhasrat untuk menderma darah perlu mengemukakan kad derma darah ketika sekatan jalan raya. Manakala bagi individu yang pertama kali menderma darah, hendaklah menghubungi MRC Blood Donation di talian 016-867-4138 atau Karambe Singh di talian 016-878-5500 dengan menyatakan butiran seperti nama, nombor kad pengenalan dan nombor telefon. Baik, sekian perkongsian berita dari Sarawak. Terus bersama Redwin di Angkasa Puri. Silakan Redwin. Baik, terima kasih Bang Wain untuk laporan dari Sarawak itu tadi. Berita wilayah edisi 28 Mac berakhir di sini. Semua saluran RTM boleh ditonton secara dalam talian di myclick.rtm.gov.my dan berita wilayah juga boleh ditonton di saluran berita RTM di MyFreeview 123 selain saluran TV1. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di RTM, jenama media diktiraf paling dipercayai. Ingat, duduk di rumah, jangan keluar dan terus patuhi perintah kawalan pergerakan. Saya, Radio Rabin, salam hormat dan salam sejahtera.